Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua rakan-rakan yang dapat uh, join kita punya update on the event and update on the route. Initially dalam episod 2 ni kita plan untuk panggil beberapa veteran kita macam Sidik sekali lagi, macam Azraq, lepas tu minta Imran share dia punya pointers on nutrition. Tapi sebabkan saya rasa amat penting untuk saya update route secepat mungkin, especially concern dan concern dan kerisauan beberapa orang mengenai gambar-gambar yang kita post tentang segmen terapai tu. Jadi better saya buat update dan terangkan apa perubahan jika ada tentang route kita. So izinkan saya untuk saya share screen. So kita update dua perkara saja malam ni. Pertama tentang route, yang kedua tentang event tu sendiri. Jadi persoalan tentang drop bag, tentang drop bag, tentang apa? Tentang dah ada orang apa? Dah ni, dah habis dah top block saya dibuatnya. Okey, sekejap Okay, let me share the screen now. Yang lain minta mute boleh tak? Saya kena jadi macam let me share the desktop. Okay, saya harap semua dapat lihat kita punya route. Jadi untuk makluman total kalau tengok the route city, total distance kita adalah 1202. Elevation dalam on paper 13,000 meter. Jadi untuk makluman pada kebaikan yang dah biasa dengan route ni, kita faham bahawa route ni semua ada elevation ni adalah bergantung kepada software apa yang kita buka. Kalau yang ni sekarang Ride with GPS punya peta dia letak 13,000 meter. So actual selalunya kalau ikut Google Map ni kiraan Ride with GPS selalunya lebih overestimate daripada actual lah. Kalau setengah peta topo macam Garmin contohnya sebelum kita start segmen 4 semalam, dia estimate 5,000 meter elevation. Padahal lepas kita ride tak lebih pun 2,500. So jangan takut dengan elevation tertera. Okey. Saya akan mulakan sekali lagi tentang route overall. Mungkin ada di kalangan yang hadir malam ni nak tengok daripada mula. Jadi saya akan explain. Okay. Untuk makluman ya, kita akan start dan finish dekat stadium Sadinah Hamzah dekat UIA. Kita punya sport complex. Semua akan bermula dan akan berakhir di situ. Cuma kalau sepatutnya kalau kita nak masuk ke stadium paling dekat ya ikut gate yang di belakang ni. Gate UIA yang di belakang. Tapi even semalam pun kami yang staff UIA pun susah untuk ikut situ sebab tak semestinya gate tu ada polis yang all the time kat situ. Sebab dia akan tutup semua gate, akan remain satu gate utama kat sini. Jadi saya dah buat beberapa routing kat sini. Maksudnya kalau kita habis nanti, masa mula tak apa, kita akan flag off bersekali. Kita akan guide semua rider dengan mungkin polis escort kami akan bawa untuk keluar ke UIA. Tapi untuk masuk mungkin satu seorang-seorang. Jadi laluan yang warna pink ni, warna purple ke pink ni, ini laluan yang bertentangan dengan arus. Untuk makluman UIA dalam peringkat construction untuk bina jalan berbasikal yang tak ada speed bump. Jadi so far tadi bila kami lalu masih ada yang belum siap sepenuhnya. Kalau dah ada laluan basikal tu senang, boleh memang pergi kiri kanan.
buat masa ni kalau tak siap, hati-hati bila nak balik nanti, laluan ni akan melawan arus lah untuk yang balik. Okey. Kita akan bermula di UIA Gombak dan kemudian kita akan terus ke Seri Gombak dan kita akan naik Avian. Kita akan climb ke Avian dan turun, kita tak masuk pun Batang Kali. Kita akan terus keluar ke Rasa dan pergi Tanjung Malim. Dekat Tanjung Malim adalah kita punya ada tak saya buat CP? Tak ada sekejap. Okey. Kita dah buang CP kita dekat apa Tanjung Malim. Jadi first CP kita adalah di Sabak. Daripada Tanjung Malim kita keluar ikut jalan dalam, lalu jalan yang masa saya beritahu sebelum ni, jalan ni agak boring. Kita akan yang the flat 50 kilometer. Pada yang biasa buat ODAC ni dah apa, laluan yang common untuk kita lalu. Kemudian kita akan masuk ke kawasan Sabak. Okay, Sabak ni kita punya first CP. Untuk makluman secara default dia, kita punya CP adalah 7-Eleven. Tetapi ada beberapa CP yang mana kita offer, contohnya sleep area, yang tu akan berbeza sedikit. Kenapa kami pilih 7-Eleven? Sebab dia 24 hours lah. Yang kedua, ada satu CP di Bentong. Yang tu bukan 7-Eleven lah. Yang tu pun saya rasa Iskandar pun tak tahu benda ni. Sebab untuk kita pergi ke 7-Eleven, kita kena divert dalam 2 kilometer ke dalam. Yang saya rasa unnecessary bila badan kita dah penat, aktif semua orang akan marah dan maki Iskandar lah. Dan mungkin saya pun kena maki sekali lah. So saya rasa saya tak kurangkan caci maki. So saya ubah supaya CP kita di one of the kedai mamak yang selalunya belah kiri kalau you all biasa pergi naik ke Genting Sempah tu. Alright. Itu Sabak adalah CP kita pertama. Kemudian kita ikut ke jalan dalam, ikut Simpang Hutan Melintang ni. Tadi melalui jalan dalam ni. Kenapa jalan dalam ni dia lebih aman dan tak ada kenderaan berbanding dengan kawasan sini agak sibuk dengan kenderaan. Dan tema utama rut, bukan tema lah, prinsip utama rut yang direka adalah untuk elak daripada jalan laluan utama. So kita elakkan jalan utama, kita pusing jauh sikit tapi cantik jalan dia sampai ke Bagan Datuk dan kita akan cross jambatan yang agak panjang. Kemudian kita menuju ke bukan Setiawan tapi Seri Manjung. Saya lupa ubah label dia. Sebab tadi saya perkemaskinikan CP berbanding dengan pengalaman lepas. Kalau boleh CP tu biar straightforward. So, contohnya CP ni adalah dalam along the way. Kalau tak sebelum ni kita kena cross pula jalan. Sebagai basikal kita faham bahawa kalau nak masuk ke dalam the other side of the road is quite dangerous. Jadi kita cuba elakkan perkara tu. Kita buat tepi jalan. Dan kedua adalah disebabkan beberapa route yang kita ubah sebelum ni, jadi menyebabkan distance tak cukup 1,200. So sebagai ultra, alang-alang kita nak buat 1,200 biar dapat 1,200 km. Kemudian daripada Seri Manjung kita akan menuju ke ke mana ni? Ke jambatan ni dekat Lumut ni. Kemudian kita akan menuju ke Pantai Remis, tapi kita tak masuk ke Pantai Remis. Kita akan pergi ke jalan kawasan sini dekat Felda apa ni? Dekat kawasan sini lah. Sebelum Pantai Remis. Dan kita menuju ke Seri Iskandar. So, sampai di Seri Iskandar. Kemudian sampai di Seri Iskandar dah 340 kilo. Tetapi CP yang dipilih adalah Kompleks Rakan Muda dekat Kampar. Jadi ini CP ketiga yang kita pilih. CP kedua kat Seri Manjung, CP ketiga dekat Kampar ni. So ini adalah Kompleks Rakan Muda yang mana kita akan sediakan sleep area. Jadi kita akan komitmen kita kepada untuk event ni, sini akan kita letak kita punya tempat tidur, so rider boleh datang dan berehat di sinilah. So urusan ni masih dalam proses, apa-apa yang lanjut kita akan update kemudian lah. Tapi menuju ke kawasan sini adalah ikut macam jalan belakang rumah-rumah orang lah, jalan yang kecil. Termasuk ada beberapa jalan yang belum berturak sepenuhnya ada kat kawasan sini. So dan satu lagi yang saya nak maklumkan adalah Kampar dengan Tapah dah dekat.
Tapi again, kita nakkan mileage yang sesuai, kita akan divert ke kawasan Mambang ni. Apa nama dia? Apa nama, saya lupa. Ni, Mambang di Awan ni. Dan kita akan menuju ke sini dan baru kita patah balik ke Tapah. Daripada Tapah baru kita akan climb. So second day kita, saya rasa most of us second day, kita akan naik Tapah menuju ke Ringlet. Dan Ringlet merupakan CP kita yang keempat. Daripada Ringlet akan menuju ke Kuala Lipis. Kita letak CP yang kelima di 7E Kuala Lipis. Dan daripada Kuala Lipis kita menuju ke CP6 di Jerantut. Jadi saya merasakan bahawa daripada Kampar sampai Jerantut, maksudnya daripada kilometer 370 sampai kilometer lebih kurang apa ni? Sekejap, lebih kurang 6 betul kan ni? 370 640. Maka ini bagi saya ni adalah stage yang kedua, segmen kedua kita yang merupakan Queen Stage untuk kita pada event kali inilah. Jadi untuk ini, that's why untuk dinasihatkan supaya kalau boleh day 1 tu kita dah pilih sampai 370 ni, saya rasa dia akan beri banyak advantage kepada semua kita. Kemudian kita akan daripada Jerantut, saya kira daripada Jerantut sampai ke okay. Kalau dulu, briefing yang dulu, kita kata segmen yang seterusnya adalah Jerantut sampai Kuantan di UIA. Tapi berdasarkan kepada riki kami pada segmen 4 yang terbaru ni, yang habis malam, kami rasa kalau kita bermula daripada Kuantan macam kami buat tu agak tough sebenarnya. Kami bermula pukul 5 pagi, habis dalam tempoh 20 jam, sampai pukul 1 lebih kurang. 340 kilo kami habis dalam masa 20 jam. Itu pun memang agak, bagi saya agak santai lah, banyak rehat dan sebagainya. Tapi saya rasa untuk actual event itu merupakan hari yang keempat. Jadi tenaga dah berkurang. Jadi kami nak cadangkan supaya daripada Jerantut terus lajak sampai ke Pekan. So ni masih dalam proses perbincangan. Kami masih berbincang dengan UMP kalau UMP boleh jadi host untuk CP yang ke-9 di Pekan. So dalam peringkat perbincangan kita akan update kemudian. Kita usahakan macam mana dapat tempat yang baik untuk rider sebelum selesaikan ride segmen yang keempat ni. Segmen yang keempat pun agak tough lah. Walaupun segmen yang kedua daripada Kampar sampai ke Jerantut dikira sebagai Queen Stage lah yang paling tough. Segmen yang terakhir ni pun tidak kurang dia punya tough dia. Ada beberapa elemen yang menjadikan lebih sukar. Pertama dari segi elevation itself. Mencecah 2,500 dan bermula daripada Terapai, daripada Pekan, sebelum tu daripada Jerantut sampai ke Pekan, laluannya adalah saya consider sebagai recovery except for the distance yang agak jauh sikit, tapi akan ada rolling sedikit sahaja dekat kawasan Maran. Kawasan Maran ni ada rolling sikit saja. Dia akan lalu kawasan Bak-Bak, daripada Bandar Maran lalu Bak-Bak dan kemudian sampai ke Sempang Seri Makmur. Lepas tu sampai dia akan flat seflat-flatnya. Okey. Sampai ke Lamir sebelum masuk ke Ubay pun flat lagi. Cuma kawasan Ubay ni menghala ke Bandar Kuantan selalunya akan ada headwind yang kuat. Kalau sekarang sangat kuat lah, sangat kuat sekarang ni, sangat kuat. Kalau bulan 2 nanti masuk bulan 3, most likely tuan-tuan akan sampai sini pada 2 hari bulan. Saya rasa agak masih kuat lagi lah. Selalunya kat Kuantan ni kawasan kita orang, memang dia akan ada headwind sampai menghala ke UIA. Daripada UIA, the best part adalah daripada UIA sampai ke Pekan, most likely insyaAllah akan dapat bantuan tailwind lah. Sebab kalau dah pergi menghala ke utara ni, dia dah headwind, balik menuju ke selatan, dia akan lebih banyak kemungkinan. In fact baru ni pun kami dapat tailwind lah. Jadi boleh bantulah untuk good average speed. So walaupun pergi menghala ke Kuantan, chop CP, kemudian katalah kalau kita dapat uruskan dekat UMP, ni masih belum finalize, nanti kita akan confirm kemudian, akan ada tailwind. Ni akan lalu very nice kalau lalu sunset.
Sebab kami dekat East Coast ni tak adalah nampak sunset, tapi quite good ambience lah dekat kawasan Pantai Sepat ni menuju ke Pekan. Dari Pekan, kalau bermalam kat situ, bermula awal pagi, jalan ni masih flat lagi dan angin sini pun kebanyakannya paling kuat pun side wind. Dan those days macam baru ni pun walaupun dia side wind tapi dia dari belakang juga, so dia still membantu average speed. Dan sini saya nak maklumkan bahawa saya nak nasihatkan sampai di Paluh Hinai ataupun sekitar sini, kalau dapat tempat yang ada makan, carilah makan. Sebab bermula daripada kilometer 900 sampai kilometer 1025, which is 150 kilometer sampai ke Bera, terutama dekat Terapai ni, tidak ada banyak kawasan untuk makan. Jadi saya nasihatkan kalau kawan-kawan yang nak ride segmen yang terakhir daripada Pekan sampai ke Gombak, pastikan bawa bekal makan lah. Roti ke 2 keping contohnya, 2 ketul ke 2 buku, jangan 2 buku banyak sangat. So untuk bawa dalam perjalanan lah. Bila kami lalu kawasan sini, ini untuk experience ya. Ramai yang agak takut bila saya post gambar gravel, saya post gambar redah air. Masa kami lalu sekarang ni, masa saya maklumkan sebelum ni, sekarang ni masih belum berakhir musim tengkujuh dekat kawasan Pantai Timur. Jadi memang kita suspek air ada naik. Jadi untuk makluman, memang itu adalah air banjir. Air water level increase lah, bukannya memang laluan meredah sungai. Kemudian jalan ni sebenarnya bukan jalan gravel. Memang jalan ada jalan tar, tapi jalan tar yang tak diselenggara dengan baik dan dibiarkan, kami boleh kata. Dan ada banyak tanah-tanah runtuh menyebabkan tanah tu jadi terpaksa untuk laluan pekerja dan sebagainya, mereka buat crusheran untuk divert jalan-jalan tanah runtuh tu. Jadi itu je lah yang kawasan gravel yang ada. Jadi bersama dengan kami ada 4 orang. Saya dengan 3 orang kawan saya yang lain. Anak-anak muda yang lain. So ada yang pakai basikal alu 8 speed rim brake dengan tayar 25. Jadi alhamdulillah kami semua lepas lah. Saya pakai tayar 30. Jadi lepas, tak ada masalah. Cuma ada beberapa section yang kena climb dalam keadaan tanah yang agak berselut lah, itu tough sikit, tapi tak adalah gelincir dan sebagainya. Dan saya berasa pada bulan 2 nanti tanah akan lebih keras dan kering lah, insyaAllah. Sekejap. Okey. Sebenarnya laluan yang sini ramai. Pertama, untuk kami ni kali pertama kami lalu kawasan ni, dan jarak jarak yang melalui jalan yang off-road ni, jalan yang tak diselenggara ni adalah sekitar 10 kilometer. Tapi kami ambil masa 1 jam setengah. Ada few isu kenapa kami ambil masa 1 jam setengah. Kedua, kami kena tengok, pertama dari segi peta straightforward. Kalau yang ada divert memang clear tulis diversion. Dan jalan tu juga dilalui oleh pekerja-pekerja dengan motor. Jadi macam tak ada masalah untuk kita lalu. Ada kereta memang sangat jarang kat sini. In fact, untuk makluman lah, masa last segment sampai ke Felda Mayam ni, ke sini, siap ada kancil pun lalu. So nak beritahu bahawa jalan tu taklah teruk yang kita rasakan. Kemudian untuk dari segi makan pula, ada beberapa, contohnya di FGV Terapai 3, ada kedai runcit yang kita cakap dengan owner dia, memang dia buka sampai pukul 10 malam. So insyaAllah sampai 10 malam tu ada kedai lah, insyaAllah. Tapi kita jangan high hope sangat. Yang kedua, saya rasa saya tak galakkan lah untuk lalu kawasan ni waktu malam. Saya pun berborak dengan polis bantuan, dia pun cakap benda yang sama. Sebab kawasan ni agak remote. So saya sangat tidak galakkan. Walaupun ada rider yang laju, mungkin sampai sini dah awal sangat, kawasan ni adalah berhutan dan not maintain. Jadi malam tak digalakkan. Kalau siang, polis bantuan saya kata kawasan ni selamat. Siang. Dia pun tak kata ada ancaman binatang buas ke, tak ada. Dia kata cuma dia polis bantuan yang kami cuba dapatkan survey, kawasan ni agak selamat, tapi dia memang tak galakkan jugalah untuk waktu malam. Dan kemudian sampai ke Felda, dan sampai ke daripada Felda Mayam masuk sini, kawasan sini Kumai semua ni, kawasan yang ada R&R yang besar adalah di Sebertak sini.
Petronas sini, Petronas Sebertak ni. Very nice, surau, ada banyak kedai makan di sekitarnya. Ni memang kawasan sini dah banyak kedai makan lah. Tapi nak sampai daripada Felda Mayam, nak sampai ke Bandar Bera, berlagu rolling dia. Never ending, relentless. Macam ni, macam dia punya height elevation rolling ni macam those yang kat Spring Hill dekat apa nama tu, Sendayan, lebih kurang macam tu, tapi 42 kilo. Lebih kurang macam tu lah rolling dia. Dan ada rolling yang panjang, ada rolling yang pendek lah. Dan juga jangan terkejut masuk Felda, masuk bandar, masuk Felda Mayam itself, you masuk saja. As usual for those yang anak Felda tahu, rumah-rumah letak kat bukit-bukit. So ada elevation yang 70%, tapi very short climb lah. Short climb. Just make sure gear ready je lah untuk bila masuk ke kawasan-kawasan Felda ni. I think that's all. Daripada Bera sampai ke Temelur, sampai ke Gombak, saya rasa straightforward. Cuma sebagaimana yang tak ada benda yang nak saya advisekan, melainkan mungkin semua dah tahu masuk saja Lancang, Bukit Damar, area Felda Lakom ni again rolling. Kemudian jalan kita melalui CSR CSR sampai Bandar Bentong. Di CSR ni laluan dia besar, kecemasan, tapi kereta agak laju. So hati-hati, semalam kami lalu waktu malam. Dan ada bukit-bukit yang kurang ajar juga kat kawasan CSR ni. Especially untuk saya yang first time lalu, boleh tahan bukit dia. Kemudian masuk ke Bentong, CP yang 11 di Bentong. Di Bentong ni lah saya dah ubah kepada restoran Najaz ni, dekat Bentong. Dan kemudian selebihnya saya rasa kawan-kawan yang dah biasa naik Genting Sempak maklum, kawasan ni penuh dengan construction, sampai construction yang melibatkan ECRL yang bersedialah untuk basikal jadi kotor. Dan yang kedua adalah bila turun daripada Genting Sempah ke UIA, jalan tu berlubang dengan teruk. Walaupun semalam ada 2 orang gila yang turun dengan laju. Bagi saya janganlah buat kerja macam tu sebab bahaya. Lubang dia bukan lubang kecil-kecil, lubang besar-besar dan banyak. So boleh jatuh. Yang kita risau adalah jatuh lah. Jadi itu saja daripada saya. So saya akan buka kepada persoalan tentang route kalau ada. Boleh on mic. Boleh on mic tak? Boleh on mic dan tanya soalan. Okay, nak tanya sikit. Boleh. CP Bentong je lah yang bukan 7E Yang lain semua 7E kecuali Pekan yang belum confirm dia. So far ada 3 CP yang bukan 7E. Pertama adalah dekat Kampar. Ni Kompleks Rakan Muda. Okay. Kedua adalah UMP tapi tak confirm. Yang CP9, CP3 Kampar, CP9 UMP dan Bentong. Bentong ni je yang public punya CP. Maksudnya CP yang public access lah. Maksudnya dekat kedai mamak. Okay, so pekan tu belum confirm lagi lah. Yang lain semua 7E lah kan? Pekan belum confirm. Kalau misalnya kata kita punya sports UIA tengah communicate dengan sports UMP. At the same time saya pun juga minta jasa baik kawan-kawan UMP untuk bertanyakan sebab baru hari ni kami lepas Riki semalam kami rasa macam itu cadangan terbaik sebab UIA Kuantan boleh sediakan tempat penginapan. Tapi untuk daripada UIA Kuantan itu dah additional 40 kilo untuk habiskan segmen yang terakhir. Jadi kalau kita terus lajak ke Pekan, jadi maksudnya you have advantage of that 42 kilo. So tak payahlah nak redah 40 kilo maksudnya dah save 40 kilo. Lagipun segmen ketiga daripada Jerantut sampai ke Kuantan ni adalah segmen bagi saya segmen recovery. Seriously segmen recovery. Walaupun ada rolling tapi memang tak rolling manja lah bagi saya. Sampai ke Kuantan. Dan ketika ambil jalan-jalan dalam, kita tak lalu jalan besar, jalan dalam. Sebab kita nak elakkan trafik, cuma ikut jalan dalam sini. Dan in fact, kalau cuma yang akan ada headwind, cuma daripada Simpang Lame sampai ke area Matang Badak ni. Ke kawasan Batu Tiga ni lah. So, itu sebabnya kita cadangkan UMP untuk bermalam. Tapi bukan bermakna mesti bermalam di UMP. Tak, kita sediakan penginapan di tempat-tempat tersebut.
Dan misal kata nak bermalam di hotel di Pekan pun boleh. Cuma daripada sini daripada UMP sini nak pergi ke Pekan, maksudnya kena patah ke belakang balik pula. Sampai ke Simpang 3 ni kena patah ke belah kiri untuk pergi cari hotel kat kawasan Bandar Pekan. The only hotel yang along the way adalah Angkasa. Angkasa ni 4 star ni hotel dia ni. Kalau you all nak pergi tak ada masalah. A very nice hotel, yes. Tapi untuk kita orang Dex dan Badu masam-masam ni masuk hotel 4 star ni lah macam sikit lah kan. Okey Zam. Okey. Noted. Terima kasih, Ustaz. Right. Ada soalan lain tentang route? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, bro. Salam. Siapa ni? Adani. Okey, ada ni ya, Prof. Okey, so salam semua untuk apa nama ni Radio Odax 1200 ni. So sorry Prof, saya pun baru je join tadi, balik isyak tadi. Just nak tahu daripada Riki semalam tu berapa kilometer yang Prof and the gang cover semalam ni, Prof? 343. 343 betul. 343 ya. Masa So 20 that jam. berapa lama daripada starting ke finishing semalam tu, Prof? Kami start pukul 5 pagi. Kami habis pukul 1 pagi. Pukul 5 pagi, 1 pagi the next day lah kan, Prof The next day. Next day lah, 20 jam. 20 jam Okey, so maknanya yang tu saya pun baru baca dekat grup WhatsApp ni, yang tu segmen 4 daripada mana tadi? Sorry, minta maaf. Segmen 4 Pekan sampai ke Gombak, tapi kami bermula daripada Kuantan sebab itu kita habis kat Kuantan. So kami sambunglah supaya continue daripada Kuantan sampai ke Gombak, tapi segmen yang sebenarnya adalah dari Pekan sampai ke Gombak. So segmen dari sampai ke Gombak sebenarnya 290 kilo. Okey. So maksudnya hari terakhir kalau bermula daripada Pekan tak sampai 300 kilo lah. Okey. Tapi elevation masih kekal 2,200 lebih meter. Okey, kalau tengokkan dekat profile tu ada macam sekejap saya refer balik dekat profile ni, ada satu segmen climbing tu yang tinggi sikit tu. Di mana? Yang besar ni? Yang kat tengah tu kot. Macam ada naik bukit sikit tu. Itu dekat mana Dekat kita Sempah Ke mana tu? Nanti. Tak lemak Kalau kita tengok most of the profile kat situ dia flat je, tapi ada satu segmen tu macam tinggi kot. Sikit. Alamak, saya dah berubah ke apa? Sekejap Kenapa je lain saya punya ni? Tak mungkin kita sempat tu paling ujung. Yelah betul lah, itu dah dekat finishing kan. Tapi di tengah tu kita tengok. Tengah? Mana Tengah yang mana ni? Okey, kalau tengok dekat screen ada macam climbing sikit kan dekat situ tu. Yang masa paling kiri. Yang tengah-tengah. Tak, saya dekat Prof punya map ni, lepas tu kat dia punya profile tu ada kan. Kiri ada climbing sikit tapi rendah, yang tengah tu rasanya tengah kot. Tinggi tu. Yang bukit yang besar tu, itu ringlet. Maknanya ringlet Yang ni? Yes, that one. Thailand memanglah tinggi. Okey. So maknanya start daripada semalam pergi climb dekat ringlet, lepas tu turun balik Bukan. Oh, you tengok segmen 4 saja Saya tengok dekat screen sekarang ni ada satu segmen yang climbing tinggi lah. Dekat screen lah, saya refer dekat screen. You tengok peta mana? Peta segmen? Dekat screen tu full map, bro. Yang full map. Okey, full map. Bukan segmen Bukan segmen semalam. Full map. Sorry. Okey, kalau yang semalam segmen 4, Prof ada ni tak? Semalam the only big for me lah, the only significant climb adalah dekat Genting Sempah lah. Genting Sempah je lah Yang lain tu adalah macam saya kata tadi, ada climb yang agak tinggi tapi tak lebih 100 meter rasa. Pendek rasanya. 40 meter, 50 meter lah. Baik, faham. So saya ingatkan yang dekat screen, dekat present dekat screen sekarang ni is a just a segment 4 je.
Ini Rupanya the whole sebab ada update tentang CCP, ada update tentang laluan kat sini, Mambang di awal ni, jadi saya tunjuk the whole map lah. Lagipun Ya. pakai ride with GPS ni, bila kita split kena manual. Kalau kumut dia automatic, tu yang leceh. Yelah, advantage disadvantage of dua app lah. Baik. Okay, faham. Anything else? Sebab saya panggil juga malam ni untuk buat road, sebab esok lusa saya tak ada masa. Takut ada orang nak risau tentang gravel, sebab Is kata ramai yang gravel risau lepas saya post gambar tu. Jadi jadi saya terangkan actually bab ni bagi saya tak perlu dirisaukan lah, insyaAllah. Tayar apa nak pakai? Saya beritahu tadi bahawa yang kawan pakai tayar 25, rim brake 8 speed pun lepas. So insyaAllah. InsyaAllah masa kita buat event pada 29, most likely pada 2 dan 3 bulan lalu kawasan ni. So mampat dan kawasan lebih panas. Jadi lebih kurang masalah lah, insyaAllah. Baik. Faham. Cuma saya nasihatkan untuk kawasan off-road ni sikit ni, bukan off-road ni, road tapi unmaintained road lah. Memang in fact dah construction nak buat jalan, nak turak balik jalan tu. Dan untuk makluman, saya dapat information sebenarnya ramai ibu orang Singapura datang ke kawasan Terapai tu sebab ada satu waterfall yang cantik. Tapi dia kena masuk off-road, purely off-road untuk 2 kilometer, yang mana bukan untuk kita lah. Yang tu maksudnya kawasan tu tak terkenal even pada orang Singapura. Pelik, saya sendiri tak tahu pasal Terapai ni lah. So interesting route yang insyaAllah I would like to explore further lah lepas ni. Yalah. Okay, sorry Doktor. Pasal saya pun actually baru first time nak try join Ultra Ride ni lah. So that actually banyak lah informasi nak kena collect daripada hotel-hotel semua dekat sini. So that mungkin siapa-siapa yang dah ada experience boleh bagi advice. Tapi kalau tak ada kat sini tak apa, kita boleh just continue inside the WhatsApp group tu lah. Boleh. InsyaAllah tentang advice, tips untuk berbasis setup, how to train your mental, how to prepare for adversary, challenges, unpredicted circumstances. Next episode 3 kita buat. Azrek pun on the way nak pergi Jepun sekarang, so dia tak boleh nak join pun. Imran ada sedikit, kita reserve that slot untuk nutrition, which is for me very important lah. For your information, right semalam for the first time myself after for so many months or almost a year, ada masalah dengan nutrition. Semalam I was good lah. So I was quite good semalam because of saya look after my nutrition seriously. I myself pun tak jaga, jadi kita akan tak pandai nak jaga energy kita masa kita kaya long distance. So I look after my energy properly. I can manage my stamina and my energy lah. So insyaAllah pada episode 3 kita akan cakap all those tips. Baik. Faham. Thank you. Anything else? Anyone nak tanya pasal route sebelum saya pass kepada Is untuk cakap pasal event as a whole? Kat, satu lagi Kat. Saya tak nak tanya Abang Is kita lah. Sebab Abang Is kita ni itu hari ada dia cakap ura-ura yang dia nak buat secret CP. Betul ke ura-ura tu? Ada. Secret mana boleh tanya? Ada secret CP, saya pun tak tahu kat mana. Dia bersekongkol siapa pun saya tak pasti. So tu Is punya rencana. So Abang Is jangan bila nyanyi kita buat kawan-kawan. secret CP, dia akan ada along the way lah sebenarnya. Just to add spices to the event lah, kan? Yes. So Brevard book bila agak-agak boleh dapat kan? Brave kita dah singgah sikit saya lagi. Route ni dah tak banyak berubah berbanding dengan yang lepas kita reveal. Final Brave by this week boleh final kot kan? Is kan? This week boleh final. Hopefully lah. Basically pasal kompleks Rakan Muda dengan UMP je. Tapi macam saya cakap, kompleks Rakan Muda tu memang confirm lah. Saya die I will take that place juga. Die take Sebab yang itu best. Saya nak belanja korang tidur atas katil dengan bilik aircon. Saya rasa saya tak lupa kot. Ni untuk semua orang lah, basically untuk semua orang. Untuk sleep area. Okay. Itu masa event day lah, masa event day Azam. Okay, let's start over. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam semua.
Okay, before that Okay. set off peta saya serahkan kepada ni Is. Okay. Okay, Assalamualaikum, selamat malam semua. Okay, seperti yang kita tahu, semalam dah habis reki. Okay, ada sahabat kita yang kita dah yang share dengan saya pasal kompleks rakan muda di Kampar. Okay, jarak nak sampai kat situ sebenarnya adalah dalam lebih kurang 366 ataupun 370. 74. Okay. Okay. So basically first day kalau boleh kena aim kat situ. Especially yang first time dan yang ambil 100 jam. Gunakan masa untuk sampai Kampar untuk paling jauh. Tapi kalau yang kita tahu yang kuat-kuat, yang power-power ni, diorang definitely akan sampai ke Tapah. Then because dari Kampar ke Tapah sebenarnya tak jauh. So basically they want to use the advantage. Next morning terus panjat ringlet. Okay. So dekat Kampar ni the first sleep area yang sangat-sangat selesa bagi saya lah. Saya belum pergi lagi, tapi dari gambar apa semua, bilik adalah style dom. Dom ni satu bilik ada 9 katil. And then semua tingkat bawah, tak ada nak kena naik-naik tingkat-tingkat, semua kat bawah. Basikal pun boleh parking dekat luar bilik. Saya akan cuba try bawa saya punya parking, bike park. Kalau boleh saya bawa lah, kalau tak boleh then just park lah kat mana-mana. Okay. So kat situ ada, yelah, saya cakap bilik aircon, ada katil, and then ada shower. So basically kalau you all yang nak buat backdrop, then tak payah bawa bag lah daripada start. So bag akan ready di Kampar. Okay, itu satu. Lepas Kampar, second segment akan naik ke ringlet. Okay, so basically kalau kata you all back tu semua, backdrop, then tak payah nak bawa angkut naik bukit the next day. Because the next backdrop will be in Jerantut. Okay. However, okay, Jerantut kita tak ada sleeping area. Ini kita bagi kebebasan untuk semua ambil feel ultra, tidurlah di stesen minyak, tidurlah di tepi-tepi kedai, tidurlah di mana-mana sahaja yang korang suka. Okay, ni ambil feel ultra lah. Okay. Sebab kita dulu masa buat audit awal-awal pun pernah juga tidur kat dalam surau, stesen minyak, ramai. Kita ambil suasana. Okay. So Jerantut kita ada backdrop, you can still collect your bag, ambil barang ke, nak tukar jersey ke apa ke, okay, kita akan standby dekat Jerantut. And then you can manage your own, kalau kata nak cari Oyo ke apa ke, okay. So Jerantut kita tak ada sleeping area. The next sleeping area will be in Pekan. Yang kita baru identify malam tadi dengan Prof. Kita identifikan UMP sebab memang laluan tu kita betul-betul lalu sebelah UMP. So kita tengah negotiate dengan UMP. However, UMP kita try bagi sleeping mat. Situ tak ada katil. Okay. So in terms of kalau nak tanya ada facility shower ke apa, kita still tak tahu lagi. So hopefully by this week kita boleh dapat confirmation, especially daripada UMP, apa yang boleh disediakan dan apa yang inilah. So kalau sleeping area ada backdrop. So basically backdrop tu ada 3 location lah. So kira masa last day tu daripada Pekan, then you all tak payahlah nak angkut beg berat-berat balik ke Gombak. Okay. So now kita saya Jerantut ada backdrop. Saya buat backdrop je kat CP. Okay.
Saya benarkanlah sebab kalau tak nanti diorang nak kena angkut beg naik ringlet. Tak apalah, yang tu saya longgarkan sikit. Jadi backdrop saya buat dekat Jerantut juga. Tapi macam saya cakap, kat Jerantut tak ada sleeping area. Saya pun gamble lah, tidurlah mana-mana. So far ada apa-apa soalan berkenaan dengan sleeping area dengan backdrop? Yes. Hello. Yes, Jam. So drawback Kampar, Jerantut, Kampar, Jerantut Pekan. Confirm Yes, confirm. Okay, itu saja. Thank you. Okay. In terms of backdrop ni, kita ada limited size Please, nanti saya akan bagi tahu size yang sebenar. Saya tak nak nanti korang, jangan bawa bag luggage besar-besar. Nanti jenuh, saya nak penuhkan kereta nanti. Apa lagi? Okay. Tanya boleh? Okay, go ahead. Untuk drop bag, kita nak packing day by day ke ataupun boleh sekali ke? I only allow one bag per person. Per person, okay. So you bring from one point to one point lah the bag, okay? So basically, the same bag that I will carry throughout the whole journey. Okay, ada apa lagi soalan nak tanya? Okay, untuk makluman kalau is offer drop bag tapi one bag saja untuk 3 CP, so bermakna is akan bagi time frame tau. Sebab is perlukan masa untuk transfer the last bag from the previous checkpoint, so that dia at the same time dia akan kena bawa first person yang utilize the drop bag untuk the next checkpoint. So akan ada time frame untuk just for Jerantut punya ada time frame. Yes, correct. You are right. Bukan Jerantut je kena, kalau satu bag saja semua kena time frame lah untuk 1-2 Yalah, betul-betul. Tak apa, tu nanti saya ni. Apa nak cakap tadi okay. In regards to on the 28th, okay, program saya kena ulang sekali lagi lah. Okay. Pada 28 hari bulan, kita buat kit collection tu pukul 12. Bermula daripada pukul 12 sampai pukul 2 petang. Kita buat kit collection. 2 sampai pukul 5 tu kita akan adakan kita punya opening ceremony, kita punya safety briefing, kita punya lucky draw, kita punya high tea. Yes, kita punya high tea juga. Okay. And then pukul 5.30 100 hour punya rider kena check in. Siap-siap untuk flag off pukul 6. And then kita jemput everybody, even the 94 hours punya participant to come and support lah, bagi flag off kat kawan-kawan. And then ada yang tanya, kalau datang awal ni nak rehat kat mana? Okay. Yang untuk 94 hours punya, kita sediakan tempat rehat, ada dalam bilik VIP, ada bilik aircon. Jadi dekat situ, kira daripada petang tu sampai ke malam, boleh chill kat situ lah. Boleh berehat apa semua. Shower pun boleh. Kita ada shower room, ada changing room, ada surau. So basically, kalau tak nak keluar untuk yang peserta 94 hours, most likely I will try to arrange for food for your dinner. Nanti saya ambil order awal-awal petang tu, and then kita just serve lah by 7-8 o'clock. So you have longer time to rest. Okay. Any other questions? Siapa-siapa ada nak tanya? Anything about the event? Bais, dengar tak suara saya? Dengar. Go ahead. Kalau macam saya nampak dekat Facebook ada apps untuk track semua tu. So Yes.
Rider kena install Thank you. anything ke? Macam mana tu, Abang Is? Okay, thank you for that question. I terlupa terus. Okay, as I think most of you dah tahu yang saya tengah nak implement untuk semua pakai apps tracking. Okay, apps tracking ni saya galakkan untuk pakai, untuk install. Jadi nanti saya mungkin akan announce, akan bagi link nama app tersebut dan install dulu dalam handphone masing-masing. So nanti masa event day, masa collection kit tu, dan kita terus key in you all punya code kat dalam app tu. And then kita akan check for basically app tu kena run in the background. Walaupun app tu dia tutup, dia tetap running. And then in terms of energy usage, okay, saya sendiri dah pakai app ni dah 3 minggu and it's been running in the background. So far kalau saya tutup wifi, tutup segala bluetooth ke apa benda, especially time kita tengah ride. So basically kita akan remind lah, make sure that you all turn off your wifi, turn off your bluetooth, so boleh conserve more energy for the app. App ni bagus untuk saya sebagai organizer, sebab macam contoh semalam saya tahu Prof kat mana, dia gerak macam mana. Ada point-point yang signal akan lost. Macam semalam saya notice masa dekat dalam kawasan Felda tu ada loss sikit. Memang Tapi signal. Data signal, phone ada, data signal tak ada, internet tak ada. So itu pun saya boleh tahu sebenarnya sebab saya boleh nampak you all punya pergerakan, and then I can know whether if you are moving or if you are resting. So well, the app is good so far in terms of the integration and usage is very useful. So basically you all tak payah buat apa-apa dengan app tu. It's just basically install, log in, and then itu saja. Tak payah nak you don't have to do anything with the app. Just let it run in the background. But of course, handphone tu kena on in order for us to track. Okay. Alright. Dalam Okay. Teruskan. Siapa ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Imran. Data kena on for that app tu run. Data Yes, of kena course. on lah. Okay. Yes, of course. Dia pakai SIM. Dia pakai running app. Data lah. Okay. Dia pakai Kalau data. kita pakai data tu yang akan run the battery quite fast tau. Kalau kita Yeah. on once in a while, okay ke? Or you need us to on all the time? Like I mentioned, saya galakkan for it to run all the time. Okay. So that I can, Battery okay lah. because it's easier for me to manage korang punya time and distance. Alright. Okay, clear. So nanti at least I tahu I don't need to tunggu kat CP tu berapa lama. I don't know how long kan. At least kalau I tahu ada tracker ni senang sikit. Sebenarnya Okay, kalau yeah. yang big event memang one of the most expensive part of the fee goes to the satellite GPS tracker, spot tracker tu. Sebenarnya most part tu yang mahal kat situ lah sebenarnya. Nak sewa device, nak down payment. Sebab lepas tu kena ada subscription fee. Yang tu the best lah, the gold standard lah. Tapi I think for event macam kita ni, kita nak keep the cost at the lowest possible. So kita pakai yang data driven ataupun phone punya app lah. Tapi okay, kalau since kita pun ada WhatsApp group, so if anything apa-apa, please communicate dalam WhatsApp group. If you need SOS, if you need anything, please just 999 dalam WhatsApp group. InsyaAllah kita akan try to attend as quick as possible. Kalau okay, untuk support sebenarnya kita bukan kata ada,
Tapi in a way ada support, support vehicles from volunteers. Kalau kata siapa-siapa yang ada nak bawa support car, saya cadangkan untuk jadi volunteer juga untuk event ni. Jadi kita boleh share resources in terms of if anyone needs any attention, then kita boleh tolonglah masing-masing. Because event ni kita seronok-seronok je sebenarnya. Kita tak ada nak challenge-challenge. So apa nama, there will be a third party rescue, which I will share the contact closer to the event lah, probably on the event day itself. So dalam WhatsApp group tu juga, I will make sure that this person ada dalam group. Jadi senang, everybody boleh follow and monitor semua. Okay, ada soalan dalam ni yang saya rasa kebanyakan dah dijawab melainkan few. Pasal Ricky, kita dah buat Ricky. It is not 100% exact route yang kita dah lalui, tapi most of it. Dan in fact kita dah buat perubahan based on the Ricky itself lah. Saya tak perlu beritahu yang detail yang kita dah ubah. Basically yang bila kita ubah tu, kita rasa perubahan tu lebih baik untuk rider lah. Pasal gravel, saya dah beritahu sekali lagi, itu bukan sebenarnya proper gravel dalam sawit punya ladang tanah merah tu, tak. Tapi sebenarnya jalan tar yang dah rosak sebab tak maintain. So lubang besar dan kemudian kejap Cik Wan, saya nak terang sikit. Kemudian tayar 25 masih tak ada masalah untuk dilalui. Walau bagaimanapun, I believe saya tak galakkan kalau pakai tayar 23 lah. Even masa kita test segmen 1, kawan yang tak ada, all of us at least pakai 25, so tak ada yang pakai 23. Kemudian GPX, Amir Cem, GPX dah ada, tapi itu untuk route yang segmen lama sebelum ubah. Yang baru ni saya belum split lagi. So lepas ni saya share insyaAllah. Sebab pakai ride with GPS ni saya kena buat manual. Kemudian ada tanya pasal non-bumi punya sleeping area. I think sama. Kita tak buat route melalui Masjid Gan Surau. Kita that is not the principle pula kita buat route kita. Kita route Gan Surau along the way je, mana-mana jumpa. Mungkin bila Is kata tidur surau semua tu basically you can sleep anywhere. Masa saya buat PPP, saya tidur kat church. So that's most common worship area kan. Apa lagi soalan? Cut off some. The only sleeping arrangement is male and female. Yes. Itu saja. Asingan lelaki dengan wanita. Itu kita akan asingkan. Okay. Alright. So GPX later yang final lah. Kalau yang lama ada untuk tengok, Amir. Yang lama ada. Kalau tak ada link, mungkin kita boleh post balik dalam grup WhatsApp tu. Saya guna kalender function dalam event function dalam Ride with GPS. So saya pecah kepada 4 segmen. Bila dah final, saya akan share 2 bentuk file. Satu GPX penuh, satu GPX yang saya split kepada 4 segmen. Saya tak split ikut CP. Ikut 4 segmen saya kata memadai dan tak berat lah. Apa lagi Dan saya tak galakkan sebenarnya kalau even if you pakai yang the most powerful head unit macam 1040 contohnya. I'm using that one. You pakai the whole map, big map, 1200 punya map, berat betul nak load. Bila ada nak reroute ke apa ke, susah. So I do not encourage you untuk guna that one big map. Walaupun bagaimanapun saya bagi that one big map sebab maybe some of you would like to plan on your own, your ride plan. That's why saya akan share jugalah. Maybe you want to split the map on your own. That's fine. So those are the arrangement nanti saya akan bagi. Okay, Cik Wan. Ada yang tanya CP ada cut off time ke? CP cut off. Kita tak adalah kata cut off time. Tapi macam saya cakap, kalau saya nampak dalam tracker tu ada orang kat belakang, saya akan tunggu. Kalau saya nak respond to that is cut off time ni lebih kepada logistik. Therefore, that's why saya kata ada time frame untuk backdrop. Untuk yang mana tempat-tempat ada 24/7, kedai mamak, 7-Eleven, tu tak ada cut off time.
you Itu tak ada. lakukan, Yang itu tak ada. you dapatkan job. Ya, Kita akan bagi ya. brevet card. Saya pun dah bincang dengan East cara kita nak buat brevet card tu. So ada ruang-ruang kat CP untuk dapatkan job. Job tu job daripada 7-Eleven ataupun job daripada kedai tu. Kita akan buat few arrangement depend pada situation on the card, what kind of job kita nak pakai. I hope that's clear. Oh, okay, Prof. Thank you. So nanti mungkin saya kata tadi bila Is kata ada kalau 2 backdrop logistically mudah kan sebab nak ada banyak masa. Tapi Ya, from one end to bila 3 ni kena start ada time frame lah. Time frame bermakna pada siapa yang menggunakan drop bag tu tadi. So dan kemudian untuk yang rakan muda tu sebab saya rasa tapi sebab tu first segment saya rasa saya tak ada masalah sangat, saya rasa sebab orang kebaikan akan sampai lebih kurang masa yang sama. Tapi bila masuk CP-CP seterusnya dia punya gap tu makin besar antara first yang sampai dengan last yang sampai. So yang tu akan ada pengurusan masa di Jerantut dan juga Jerantut akan start besar. Saya sangat-sangat yakin dekat Jerantut akan gap akan makin besar. Lepas tu sampai nak transfer back tu ke orang yang first sampai nak transfer ke Pekan, sementara tu tak boleh angkat awal-awal takut bag tu orang yang dia punya belum sampai lagi. So saya leave all the headache to Is lah. Alright, siapa lagi tanya soalan tadi? drop bag tak ada fees Fees dah. Tak ada, Drop dah bag tak included. Abang Is dah belanja dah drop bag. Included. That's why saya kata fee tu 500 lebih tu for me sangat-sangat berbaloi lah. Medal pun finisher akan dapat medal tanpa perlu beli. Memang bila ada box ramai mana register semua itu lah Is akan beli medal. So your medal is secured. Tapi for you to own the medal tu, I hope you finish lah the ride. Cuma yang DNF tu kita tak bagilah finisher, kita tulislah with compliment dengan penghargaan. Okay, it's going to be short, lagi 3 minit before we off. Ada apa-apa soalan? Ramai yang dah online ni. So kalau ada boleh tanya. Dan yes. Is nak tanya pasal ni parking area dekat Gombak. Hari kejadian yang mungkin masuk out hour. Parking area kita ada designate parking area tersendiri. InsyaAllah kita dia betul-betul kat sebelah stadium lah. So kita allow for you to letak kereta kat depan dulu, nak offload barang ke apa benda, dan terus parking kereta. Ataupun boleh je terus parking kereta sebab parking kereta dengan nak masuk stadium tu tersangatlah dekat. Di hari kejadian. Kalau bukan di hari kejadian macam ni? Boleh arrange. Maksud? Boleh arrange. Zam boleh arrange. Alright. Okay, baik. Ni for Nizam. For Nizam tu nanti Nizam nanti PM tepi. Okay, baik. Okay. Sorry, I ingatkan siapa tadi tanya. Sorry. Okay, no problem. Baik. Terima kasih, Mai. Untuk makluman, thank you, Cem. Untuk makluman, kita ada wakil UIA kat sini. So mungkin saya nak minta Mat Mos untuk memberikan sepatah 2 kata. Ada Mak Mos? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan driving. Thank you, bro. Basically, kita if possible lah this kind of event untuk siri yang kedua ni kita jadikan antara yang terbaik lah. Jadi kita akan arrange dengan Is dan kita punya department yang terlibat nanti. Just facilitate whatever yang kita boleh lah within our limit lah. In term especially on the welfare and also safety lah. And we try to get our support from our security juga lah, just to make sure every cyclist participant yang involved ni dapat ni lah, ensure dia punya safety along the way lah, from beginning until the end lah. Okay. So Mak Mos untuk makluman secara officialnya saya Mak Mos, saudara Mak Mos kita, untuk yang kenal, Mak Mos adalah rider kalau sebut pasal
kira rider kenal dekat Taiwan lah, ride dari Taiwan. So insyaAllah dia akan hit untuk event ni mewakili IUM. Alright. Thank you, bro. InsyaAllah nanti kita akan ni lah, dalam final nanti kita akan brief kita punya ni lah, the details yang on the part of the university lah. Okay. Thank you, Mat. Okay. Okay. Seterusnya untuk saya jemput siapa? Lee, mana Lee? Lee tengah kayu lah. Oh, tak ada. Oh, tu ada. Selamat malam Dia ada. semua. Selamat oh malam. ada. Saya follow doa. Kita balik. Please. Okay, terima kasih lah kepada semua partisipan yang join My 1 to 100. Nanti saya akan share berita hari ini lah berkenaan dengan pertubuhan Lysosoma Malaysia. Di mana lepas baca lah berita ni, saya rasa semua akan faham lah apakah perjuangan yang kita buat selama ni untuk menyelamatkan penyakit jarang jumpa di Malaysia. Sebab this ride lah, dia bukan satu ordinary punya ride lah. Dia membawa satu maksud yang sangat istimewa dan sangat bermakna lah buat semua kita. Harapan kita adalah sebenarnya Saudara Imran tengah confirm lah dengan YB Menteri Kesihatan, Datuk Seri Zulkifli untuk hadir bersama dengan kita. Cuma masa tu belum confirm lah sebab kita akan berusaha. Kita sangat mengharap bila Menteri datang, dia akan bawa berita yang baik lah. Peruntukan peningkatan bajet beberapa juta yang kita mengharapkan supaya anak-anak yang istimewa ni walaupun mereka menghidapi penyakit tapi mereka dapat juga rawatan, mereka juga dapat harapan. Okay, terima kasih semua. Thank you. Okay, thank you so much Lee. So last questions kalau ada yang nak bertanya. Okay, kalau tak ada, saya rasa kita dah sampai pukul 10 dah. So just nice 1 hour. So saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua yang hadir pada episod 2 kita punya briefing tentang all about My 1200. InsyaAllah kita akan bawa episod 3 yang ni lebih kepada bersifat informatif insyaAllah. Yang mana kita akan bawa tokoh-tokoh ultra kita, mereka yang dah mengharumkan nama negara yang complete transcontinental race macam Siddiq, macam Azri dan transformer kita, orang yang transform daripada DNF, PBP kepada yang tak ada masalah untuk kayu jauh, very good in nutrition dia punya disiplin dia, Imran, untuk bantu kita untuk bagi tips, pointers on how to survive ultra distance cycling insyaAllah in episode 3. With that, thank you so much. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asri. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Salam. Okay, Thank you everybody. Thank you everyone. Salam. Okay, bye. Terima kasih semua.